sekali kena betul-betulkan tudung. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Asfarina ni sedang ke udara bersama anda untuk berkongsi seperti yang saya dah janjikan, live untuk keselesaan lubang tangan. Sekarang saya berada di UiTM. Jangka masa saya akan live ni tak lama, hanya dalam 10 ke 15 minit sahaja. Jadi siapa yang bersama saya boleh kita bersedia untuk mengajar, untuk memberi tips keselesaan lubang tangan. Kebiasaannya kita ada berbagai jenis portion badan. Okey, ada yang besar bahagian atas, kecil di bawah, ada yang besar di bahagian bawah, kecil bahagian atas. Tapi kebiasaannya kita yang dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin, keselesaannya adalah terletak di bahagian lengan dan lubang lengan. Jadi saya nak kongsikan bagaimana kalau kita buat baju, bahagian inilah yang paling penting untuk keselesaan satu-satu baju tu. Okey, jadi lubang tangan ni kita akan buat bergantung kepada jenis pola. Dan jangan lupa, esok saya akan kongsikan salah satu jenis ataupun teknik membuat pola. Saya akan kongsikan ada berbagai-bagai jenis membuat pattern making. Tapi esok saya akan kongsikan tips yang pertama untuk pattern making saya. So hari ni saya akan kongsikan keselesaan lubang lengan untuk buat baju lah. So kalau macam hari ni saya pakai jaket. Jadi kalau jaket, biasanya kita akan kedudukan lengan ni terletak elok, terletak elok dan tak nak ada kedut-kedut macam ni, kita tak nak. Jadi kita kena pastikan lengan ni di bahagian lubang tangan dan part yang sini ni kena betul-betul selesa. Jadi bagaimana kita nak dapatkannya? Pertama sekali sebenarnya semasa nak membuat pola seperti begini, ni pola lubang tangan dan perut lengan lah. Biasanya kita kena ukur, kita kena ukur bahagian lengan sini. Sebab kadang-kadang orang yang dah berkahwin ke ataupun orang yang left handed atau right handed, dia banyak buat pergerakan kerja rumah ke dan sebagainya. Biasanya di bahagian sebelah sini dia akan besar sikit. Kiri atau kanan memang berbeza. Jadi kalau nak ukur lengan baju, selain lubang tangan, kena ukur bahagian sini sebenarnya. Dan untuk membuat pola lengan ni, memang ini yang garisan ni sebenarnya kita panggil bicep. Dalam bahasa Inggeris kita panggil bicep lah. Lengan bahagian untuk ni keruk lengan, untuk kedudukan di, kita panggil apa bawah lengan ni kan. Jadi semasa ambil ukuran lubang tangan, okey, kita kena ukur tangan lengan pelanggan. Saya ambil contoh sekejap. Aku tak nampak tangan dia. Okey. Ni ni saya punya pelanggan. Okey. Badan dia, kita tengok. Badan dia sedikit berisi. Kalau tengok ni. Okey, sedikit berisi, nampak tak? Hai Nur Ashikin, Darmin, Siti Aisyah, Nur Ayuni, Nur Aini, apa khabar? Selamat pagi semua. Semua moga sihat, sejahtera. Okey, ini pelanggan saya. Saya tunjukkan ni lengan dia, ni lubang tangan dia. Okey, tengok. Okey, saya tunjuk sikit. Okey, ni lubang tangan dia, lubang tangan. So kalau kita ambil ukuran badan pelanggan, jadi kita kena ukur bahagian lubang tangan dia dan pergelangan tangan sini. Bahagian lengan, kalau saya panggil lengan, so kena ukur. Jadi biasanya kalau kita ukur lubang tangan, kita pastikan tangan pelanggan dia letak dua tangan ke bawah. Lepas tu kita ambil tali tip ni, kita goyang sikit, kita letak betul-betul di atas bahu. Kita ambil atas bahu. Jangan ketat macam sentak macam tu, jangan. Kita ambil ikut keselesaan dia je dan jangan longgar. Jadi kita ambilnya, kita nak ukur lubang tangan dulu ya. Jadi kita ambil ni tali tip ni, kita goyang, kita letak betul-betul atas bahu pelanggan. So kat sini dia dah ada kelonggaran dia. Jadi kelonggaran dia dah selesa lah. Jadinya kita ambil ukuran lubang tangan dulu. Katalah lubang tangan yang dia ada sekarang ni ialah letak ngam-ngam ialah 25 inci. Jadi kita dah tahu dah lubang tangan dia 25 inci. Okey, lepas tu daripada bahu ni biasanya kita akan turun 4 inci ke 5 inci 4 inci ke 5 inci biasanya.
Okey. Hai Ayuni. Okey. Biasanya 4 inci ke 5 inci. So daripada jarak 4 inci ke 5 inci ni kita ukur balik dia punya lengan yang besar tu. Jadi senanglah kita nak untuk nombor rujukan. Jadi ukur balik. Okey. Lepas tu kita nota. So macam yang ni lengan dia 18 inci. Tu ngam-ngam tau 18 inci. Jadi kalau nak buat baju, kita dah ada nombor rujukan dia. Berapa dekat lengan di sini. Taklah ketat dan sebagainya. So jadi saya ingatkan lagi sekali, cara nak mengukur dia ialah masukkan tali tip, ukur lubang tangan dulu, ukurkan ngam-ngam. Ambil tarik tali tip tu, ukurkan ngam macam tu. Bukan ketat cuma ngam saja. Ada longgar juga lagi. Dia masih ada longgar lagi kat bahagian sini dia. Okey. Hai Joy. Awak nak menjahit juga ke? Okey, jadi 20 ni macam ukuran lubang tangan dia 25 inci. Dan daripada sini turunkan dalam 5 inci. Kita ambil tali tip, kita agak untuk ambil ukuran dia. Katalah di sini 5 inci dan kita ukur lengan dia macam ni. Kita kena ukur. Jadi kita tahu dan letakkan tanda aras ukuran dia. So macam yang ni 18 inci lengan dia. So kita tulis. Jadi terima kasih. Dan bila kita dah ada ukuran lengan tu, maksudnya lubang tangan, lubang tangan dia 25 inci. Ada marker tak? Lengan 18 inci. Jadi kita tandakan nota, nampak tak? Ke terbalik ke? Kan tulisan ada terbalik lah. Jadi lubang tangan dia kita tahu 25 inci dan lengan dia 18 inci. Jadi kena ambil kena ambil nota ukuran tu. Penting Dan semasa kita buat pola depan dan belakang, pastikan kita kena ukur lubang tangan tu lah. Okey. Katalah sekejap saya tunjukkan. So katalah ni pola. Okey. Untuk membuat pola itu modul saya yang lain lah, maksudnya pada hari Rabu nanti saya akan livekan untuk cara buat pola. So siapa yang bersama saya tu boleh ikuti teknik saya membuat pola. So daripada situ nanti masalah ni anda boleh sesuaikan. So yang ini contohlah, ni pola belakang dan pola hadapan. Ketika kita mendapatkan lubang tangan ni, buat baju, kita dapatkan lubang tangan ni, so kena ukur guna tali tip, kena ukur depan dengan belakang. Katalah kalau kata ukuran dia ialah kecil, kita kena besarkan lah. Kalau ukuran dia besar, jadi kena kecilkan. Jadi kena ukur ni. Kadang-kadang ada sesetengah formula yang dapatkan ukuran lubang tangan ni, iaitu dia daripada garisan bahu tu. Contoh begini mereka dapatkan garisan lubang tangan ni, ada sesetengahnya yang buat formula dada dibahagi 4, macam tu saja. Jadi itu yang formula yang sangat mudah lah. Kadang-kadang boleh tepat dan kadang-kadang juga ada yang tak tepat. Tak kata salah, tapi boleh apply lah. Okay? Jadi ada yang buat formula macam tu je, dada bahagi 4, lepas tu dapat garisan dada daripada bahu ke dada ni, mereka akan ambil formula dada bagi 4, so dapat garisan bahu. Jadi kadang-kadang dekat sini ada sedikit kena penambah baik kerana takut tak dapat tepat dekat lubang tangan tu. Jadi saya untuk formula saya punya pola, saya akan kongsikan dengan teknik untuk dapatkan lubang tangan ni dengan cara yang lain lah. Itu untuk video saya pada setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Okay, untuk hari ni saya cuma nak selesaikan masalah je. Okay, jadi ni kita kena kira lubang tangan ni depan dengan belakang, ni back, ni front. So kalau lah kecil, sebab tadi kita dah ukur lengan pelanggan tu, lubang tangan dia 25 inci. So tambahkan 1 inci Ada patung. Okay. So
So tadi kita dah ukur 25 inci lubang tangan dia. So tambahkan tambahkan 1 inci, jadinya ukuran lubang tangan dia ialah 26 inci. So jadi kita kena ukur. Kalaulah kata kita dah ukur depan dengan belakang, ada warna lain tak? Bukakan baju dia. Ni okey, ni katalah ni front, ni back. So bila kita cantumkan ni, kita cantum ni, so dia dapat 23. Jadi kalau 23 tolak dengan 26 lubang tangan dia berapa? So kita kurang 3 inci, betul tak? So jadi kalau kurang 3 inci, kita besarkanlah lubang ni. Besarkan ke mana? Ke bawah. So, saya tunjukkan ya. Hijau dulu. Hijau. Hijau. So kita besarkan ke bawah 3 inci bahagi 2, 1,5, 1,5. Macam ni. Kita besarkan lubang dia 1,5 inci, 1,5 inci. Tadi kalau kita ukur ni kurang kecil. Lubang tangan ni kecil, kita dah ukur lubang lengan pelanggan 26 inci, lepas dah tambahkan. So kita 26 tolak 23, kita kurang 3 inci bahagi 2 sebab nak letak depan belakang, 1,5, 1,5. So sini 1,5 inci, sana 1,5 inci. Besarkan lubang dia. Jadi kita lukis balik, lubang tu akan jadi besar. Okey. Saya ajar simple je, yang senang-senang. So ini ialah lubang tangan yang dah dibesarkan 1 inci, 1,5 inci. So besarkanlah. Kalau kecil kita naikkanlah lubang lengan dia kecil. Dan yang paling penting kita kena ukur lengan baju ni. Lengan baju ni biasanya kita ada masalah untuk dapatkan garis daripada bahu ke bicep ni. Inilah lengan baju ni, yang garisan ni. Sekejap saya tandakan. Selalu ada masalah kan nak dapat ukuran ni kan. Nanti ikuti formula modul saya. Macam mana nak dapat garisan daripada bahu ni ke bicep ni, ke lengan baju. Biasanya kat sini lah lengan baju ni yang selalu ada masalah. Biasanya diorang akan bagi formula. Hai Noraza Ropa. Okay. Biasanya yang kadang-kadang ada formula, setengah formula dia kira dada bagi 8. So dapat ukuran kat sini. Bukan kata salah, tapi kita nak dapat ukuran yang selesa. Kenapa kat sini 4 inci turun, kenapa 4 inci setengah, kenapa 5 inci. Sebab daripada sini ke garisan bicep ni, garisan lengan ni sebenarnya mainkan peranan penting. Sebab inilah jarak kita sampai lengan kita ni besar atau kecil ni. Sebab kalau kat sini, kalau tak nanti curve lengan tu dia sampai kat mana? Sini. Kalau kata terlalu jauh sangat pun tak boleh. Biasanya kalau jauh untuk baju-baju yang couture nampak slim tangan dia. Jadi ni jarak ni kena dapatkan formula yang betul. Okey, jadi yang ini garisan bicep. So jadi yang inilah garisan lengan yang tadi kita nak ukur selesa ke tak selesa pelanggan pakai baju. So kalau lengan baju dia ialah 18 inci, lengan dia lengan nanti tengok balik video saya daripada awal untuk ukur bahagian sini tadi tu. So saya dah ukur pelanggan saya tadi yang bahagian sini ialah 18 inci. Jadi kita kena ukur yang ini ni, kena pastikan yang sini sampai ke sini 18 inci dibahagi 2. Jadinya berapa? 9 inci. Jadi sini sampai ke sini kena 9 inci tau. 9 inci tu ngam-ngam, tapi kena tambahkan dengan 1 inci supaya dia longgar sikit. Kalau dia nak pakai baju tu fit, tambah setengah inci je. Kalau nak pakai baju tu longgar banyak, tambahkan 1 inci. So kat sinilah lengan. Saya kumpul sekejap. Ini, ni mana dia? Okey, ni. Okey, inilah garisan bicep ni. Kat sini ada formula tertentu sebenarnya nak kena ajar. Cuma ni nak kena pastikan lengan tu kena betul-betul. Ni kena ukur sebenarnya, kena ukur lengan pelanggan.
bila buat baju. Jadi di mana ukuran dia sebenarnya, masa kita ukur tadi, ni lengan dia 18 inci, kita bahagikan 2, so 9. Jadi 9 tambahkan 1 inci. Okey, tambahkan 1 inci untuk dia punya kelonggaran. Barulah kita tanda ni, barulah kita bentukkan lubang tangan tu. Ni dia, ni. Baru kita bentukkan di sini. Jadi bila pelanggan pakai baju dekat bahagian lengan ni, nampak selesa lah, tak adalah ketat. Jadi kena sesuai lah dengan lengan badan dia. Ni lengan badan dia. Okay. Ni kalau kecil kita besarkan, ini untuk besarkan ikut pada lubang tangan. Pastikan lubang tangan dengan lengan baju adalah perkara wajib kena ukur. Okey. Jadi kita kena dah dapatkan lengan baju ni, okey, daripada lengan ni yang kita dah bagi 2. Ni kita tambahkan kelonggaran 1 inci. Hai morning Yati. Marilah datang Afdi. Bila nak datang? Okey, ni baru kita bentukkan dia. So pastikan ukuran front dengan back. Jadi pastikan front dengan back, memang terbalik sikit lah tulisan ni sebab adab saya kan. Jadinya front dengan back ni pastikan ukuran dia ialah 20 sama dengan lubang lengan, 26 inci. Tadi dah ukur 25, so tambah 1 jadi 26 inci. So pastikan ni diukur ikut 26 inci lah, depan dengan belakang. Yang ini bicep ni untuk bahagian lengan kena sama, pastikan longgar. So insyaAllah, Alhamdulillah, baju pelanggan akan rasa lebih selesa. Jadi ini ialah baju saya. Kau tengok ni, saya tunjukkan contoh. Ni kalau kita dah selesa dengan lubang tangan tu, so kita buat ukuran dia sama je. Jadi macam ni. Okay, macam ni. Ni kalau kata 25, kita ikut 25 lah. Jadi lubang tangan dan lengan baju kena sama. Dan ini ialah teknik jahitan French pleat. Tak ada jahit tepi, semua French pleat. Ni pun kena pandai teknik juga nak jahit dia, sebab tak nak termakan bahagian lubang tangan tu. Macam mana nak jahit French pleat macam ni. Okay, sebab dia tak pakai jahit tepi, kita pakai semua konsil jahitan semua dibalut. So nanti boleh belajar untuk jahitan couture teknik. So saya tunjukkan ini saja, ni lubang tangan saya. Bila kata saya dah tahu lubang tangan saya 21 saja, so saya akan buat keselesaan lubang tangan saya 21. Tapi jaket kita kena buat betul-betul ngam. Dan kena selesa dengan lining juga, kena ada lining dalam tu. So sampai sini saja tips saya untuk hari ini, keselesaan lubang tangan. Jika ada pertanyaan dan soalan, boleh kemukakan soalan yang terbaik. Saya akan bagi hadiah istimewa daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.